Sharia law is only for Muslims for now. For now. But you do support. For now. But you do support Sharia law for Muslims in Malaysia. Sharia laws. Yes. In a way, yes. Oh. What do No, you mean? What do you I mean in a way, yes. Sharia laws. Are you pro Sharia law? Kalau kita tengok, okay, undang-undang sekular tu, it's not Sharia ke? It is Sharia But are you compliant. pro Sharia law? Sharia law, yes. Sharia, there are certain laws lah. Okay, I agree upon. I agree, memang setuju. Boleh laksanakan Sharia. Yang misalnya like, misalnya tak puasa lah, although it's very personal. Okay, tak puasa, nak buat undang-undang, buat aje lah. Itu adalah hak lah, hak untuk pentadbir agama Islam untuk melaksanakan misalnya, kalau orang tu tak pergi sembahyang Jumaat. Although that one also I would question. You question that? Well, because dalam Quran tak ada pun kalau you tak pergi sembahyang Jumaat, you kena denda ke, sebat ke, tu tak ada dalam Quran. Itu semua adalah because you tak puasa ke, you tak sembahyang ke. So you don't agree with those kind of Sharia laws? No, you have the Sharia laws, but why punish orang yang there's no such thing as forced belief. Okay, maybe this is the reason. Auntie, maybe this is the reason. They look at this. Now I see something. What minute of the podcast you're gonna cut some parts? Now I think I might see something. Maybe this is just the stepping stone. Oh, you're saying that I'm stepping stone. This might be the stepping stone okay. for you to go to the other Sharia laws yang Auntie tak setuju. Auntie setuju. Jangan paksa lah. Jangan paksa. Maka wajib kita suruh akan orang yang tak semayang dengan ditakutkan jika tiada semayang dibunuh akan dia kena hukum dengan hukuman mati. Sebab apa pagi tu semua kan tidak ada paksaan dalam agama. Buah ni ramai cakap. Dia ingat jadi cerdik pada jadi bodoh tu. Dah ni ilmu pakai cebok gitu. Nak mengaji dah pakai cebok. Waktu biasa kena dah. Tak ada paksaan dalam agama kau. Kepala hentak kamu. Dengar molek la ikraha fiddin. Hak ayat mana ni? Waktu ngaji tafsir. Faham? Tafsir bukan ikut tafsir daripada mufassirin. Mana la ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama untuk orang kafir saja. Biar kemah tu, pegang tu. Dulu kini selamanya. Tak berubah dah. Maknanya kita ni negeri Islam, orang Islam, pemerintah Islam tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Ayat ni dah Islam dah. Dah masuk ayat ni. Faham tak? Dia ada hudu, dia ada kisah, dia ada takzir pula. Apa lagi? Dia macam jabat kau. Jabat, orang pejabat di Marang ni pun dia ada jabat. Banyak jabat tak? Ni. Dekat Simpang 4 jabat dia. Jaga hak belah kandang tu, hak belah tu. Nah. Jabat daerah, jabat daerah. Baik, jabat daerah. Orang yang kerja di jabat daerah, dia tertakluk dengan peraturan jabat daerah. Faham tak? Kena pakai baju kemeja, tak boleh pakai baju Melayu. Tak kena pakai seluar potong, tak boleh pakai cawak kereta. Pasal apa? Pasal jabat. Orang tu terikat dengan jabat. Dah kalau orang ke laut, terikat tau. Dah boleh paksa tak? Orang ke laut. Wacik tak boleh, dia boleh pakai baju gini. Wacik kena pakai baju watik, julawa, kena pakai kata. Orang jabat daerah tu dia terikat dengan undang masuk pula. Pukul 8 kena masuk, tak boleh 8.30. Contoh. Dah ke laut nak mari pukul 9 boleh tak? Boleh tak dia paksa? Tak boleh, wacik tak boleh. Mari pukul 9, salah. Kena mari belum pukul 8. Betul tak? Ni bab la ikrah fiddin untuk orang kafir saja. Kalau dalam bab kena hukum orang Islam yang tak ikut syariat, ada waktu bit ayat la ikrah fiddin, orang ni bodoh, anak beranak bahlul. Faham? Dia biar kemah gitu selalu. Pasal apa? Pasal dia nak tolak hukum Islam ke atas dirinya. Maknanya tak semayang tak apa, minum arak boleh kerana la ikrah fiddin. Sedangkan tafsir gitu sesat lagi menyesatkan. Faham? Orang kafir tak dipaksa. Orang Islam dia ada hukuman. Benda.
Mesti dia ada hukum. Hukum ni curi potong tangan. Hukum ni gini. Dok semayang gini. Dok puasa gini. Dia ada hukum. Soalannya ialah, apakah betul tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam? Untuk menjawab perkataan ini tuan-tuan, saya nak rujuk tuan-tuan semua kepada titah Sultan Selangor, sempena mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ke-70. Dan kita tahu peranan Sultan Selangor sebagai pengerusi MKI, lantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Apa kata tuanku? Isu kedua yang ingin Better bangkitkan di dalam titah ucapan Better ini adalah berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri. Tuan-tuan tengok, Dewan Undangan Negeri-Negeri, bukan negeri Kelantan saja ni, melibatkan semua negeri di Malaysia. Negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Selangor, semua negeri di Malaysia. Dia kata berkenaan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri-Negeri untuk menggubal undang-undang Islam di bawah enactment negeri serta bidang kuasa mahkamah-mahkamah syariah. Tuanku kata kebelakangan ini terdapat banyak kes yang sedang dibicarakan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah telah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan tengok perkataan yang tuanku guna, telah dicabar di Mahkamah Persekutuan, khususnya berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri di dalam membuat dan meluluskan undang-undang Islam ataupun undang-undang syariah serta bidang kuasa mahkamah syariah yang mendengarnya. Cabaran ni tuan-tuan, tuanku sebut dengan jelas, ini mencabar berkenaan dengan undang-undang Islam, berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Kemudian tuanku masuk kepada kes Ni Ilin. Apa kata tuanku? Tuanku kata cabaran atas dasar yang sama. Mana tuanku nak bagi tahu benda yang tadi tu sama cerita dia. Benda yang sama. Cabaran atas dasar yang sama difailkan di Mahkamah Persekutuan oleh Ni Ilin untuk membatalkan 20 kesalahan jenayah syariah. Apa yang tuanku kata? Trend sebegini yang tuanku sebut tadi, daripada Sisters in Islam, kan, kes Iki Putra, kes Ni Ilin, tuanku kata trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar. Siapa yang kata ni tuan-tuan? Yang kata ni bukan rakyat biasa. Yang kata ni bukan orang biasa yang tidak ada jawatan. Yang kata ini adalah Sultan Selangor yang mempengerusikan MKI, yang mana fungsi dan peranan MKI ialah untuk menjamin kedudukan Islam dalam negara kita. Dan tuanku sebut trend sebegini menggambarkan kedudukan enactment negeri yang melibatkan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah semakin tercabar, yang sekaligus menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah di negeri-negeri untuk membicarakannya. Soal parti, kita biarkan orang politik bercakap di pentas politik. Kita sekarang bercakap tentang masa depan undang-undang syariah. Kita sekarang bercakap tentang masa depan mahkamah syariah. Kita bercakap tentang masa depan agama kita orang Islam dalam negara kita ini. Ini bukan benda kecil tuan-tuan. Ini benda yang serius. Sebab ini disebut dengan titah tuanku sebagai pengerusi MKI bahawa ia menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Siapa yang kata bahawa ini tidak menjejaskan bidang kuasa mahkamah syariah, maka perkataan dia bertentangan dengan titah tuanku. Benda yang dia kata itu berbeza dengan apa yang disebut dan dirumuskan oleh tuanku sebagai pengurusi MKI. Apakah ini memberi masalah kepada pihak berkuasa agama negeri selaku pihak berkuasa yang ada authority untuk mentadbir agama kita dalam negara kita? Tuanku kata better difahamkan pihak berkuasa agama di peringkat negeri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan keputusan mahkamah yang memihak kepada tafsiran yang dikehendaki dalam keadaan peruntukan di dalam perlembagaan persekutuan yang sedia termaktub ketika ini. Geng liberal ni nak bebas-bebas sungguh. Kalau kita tanya betul, dia nak bebas daripada apa tuan-tuan?
Kita mesti menjadi manusia yang bebas, rakyat yang bebas. Bebas daripada apa? Agak-agak dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Bebas daripada kekangan dan halangan agama. Agama ni jadi penghalang bagi dia. Jadi untuk merealisasikan liberal pemikiran ni, kita kena lawan agama duk halang kita. Tengok orang lain duk minum arak, kita tak boleh minum sebab agama marah. Tengok orang lain duk berikhtilat jantan perempuan, enjoy, suka, happy, kita hari ni sebab agama marah. Jadi kita ni terhalang nak buat benda-benda macam orang lain tadi sebab duk terikut-ikut dengan kolok dan jumud agama yang diada-adakan oleh ulama-ulama dalam Islam. Hatu tak boleh, hak ni tak boleh, hatu tak boleh, hak ni tak boleh. Betul, nak minum arak tak boleh, nak berzina tak boleh, nak berjudi tak boleh, nak melacur tak boleh, nak menipu tak boleh. Jadi nak bagi boleh, nak jadi bebas tadi, kita kena lepaskan dari kita dari kekangan agama. Bila sebut agama saja nak bebas, tapi kebebasan ni tak mutlak lagi. Kalau betul nak bebas, dia kena bebas semua. Anda tidak akan dikatakan sebagai liberalism yang original hanya kerana nak bebas diri daripada agama. Tentang hal-hal keduniaan, kenapa anda tak mahu diri anda juga dibebaskan? Ni agama kata tak boleh minum, kena boleh bagi boleh minum lah. Tak boleh berjudi, kena bagi boleh berjudi. Kalau jujur tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan laju lari derah dekat lebuh raya tu, kalau boleh nak ada saman ke tak ada saman? Secara jujur, kalau boleh nak ada AES ke, baik tak ada. Kalau boleh kita nak bebas, kereta aku beli sendiri, rotek aku bayar sendiri, ikut akulah nak lari 180 ke 200, aku nak bebas. Tak siapa aku lari 120 kena saman, tak bebas lagu ni. Batalkan saman. Dia bercakap pasal ni tak, tuan-tuan? Dia nak bercakap hak agama je. Hak ni kalau dia kena, dia pun bayar saman. Dah kata nak bebas tadi, pilah pejabat JPJ, bangkang sebangkangnya, bawalah spanduk. Kami berarak kerana kebebasan, kami nak batalkan. Ikut kami lah nak lari berapa laju pun. Ni apa nak hak-hak, apa nak sekat-sekat, apa nak tangkap gambar. Saya pergi tangkap gambar kedai Cina RM10 4 keping, tangkap gambar ni 300. Nah, ikut kita lah nak buat apa. Dan apa-apa hak lain sekalipun, kita nak buat apa pasal apa? Dilarang. Aku ni meniaga dengan duit aku. Aku nak buka tepi jalan ke, buka tepi longkang ke, buka tepi apa, tiba-tiba orang mari nak angkut dengan lori dia. Kebebasan apa ni? Aku lah nak meniaga. Aku bukan curi barang orang pun, tapi hakikatnya diangkut. Bebas ke tak bebas, tuan-tuan? Tak bebas juga. Batalkan semua jenis lesen-lesen ni. Ikut orang lah nak meniaga kat mana pun. Orang nak cari duit, orang nak cari rezeki. Mereka penting kat benda ni? Tak pun. Nak kata nak bebas sangat. Maksudnya hal-hal yang keduniaan tadi, kalau mereka kena, mereka bayar. Mereka tak banyak cakap, tak banyak mulut pun. Sebenarnya kebebasan yang dilaungkan cuma nak tarik orang Islam keluar agama, tu je.